Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siasat Ketua PAS Perak kerana ucapan perkauman kata pemuda DAP. Ketua Pemuda DAP, Dr. Kelvin Yee menggesa pihak berkuasa menyiasat Ketua Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berhubung kenyataan yang didakwa berunsur provokasi. Dalam satu kenyataan, Yee mengecam adun Gunung Semenggol itu kerana menggunakan retorik berunsur perkauman untuk menghasut masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kami di DAPSY akan membuat laporan polis terhadapnya Razman dan saya menggesa pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan tanpa rasa takut atau pilih kasih terhadap Razman, katanya. Jika terbukti beliau sepatutnya dikenakan tindakan undang-undang kerana menghasut kebencian dan jelas menyentuh isu 3R jelasnya. Razman dalam satu rakaman video ketika perhimpunan yang diadakan di Menara Condong Teluk Intan semalam membidas kerajaan kerana didakwa gagal mempertahankan kedaulatan negara. Dalam masa yang sama, dia juga menyeru individu yang memiliki mata, kulit dan darah yang sama supaya bersatu. Kita mohon kepada semua yang matanya macam ini sambil menunjukkan matanya, kulit dia macam ini menunjukkan pula kulitnya, darah dia macam kita semua. Kita kena bersatu, inilah wadahnya yang kita bawa, kata Razman. Perhimpunan itu yang dihadiri lebih 300 orang dengan membawa dan mengibarkan bendera Malaysia diadakan sebagai tindak balas susulan insiden pengibaran bendera China di lokasi yang sama semasa sambutan Guangdong Khamis lalu. Penganjur Festival Persatuan Kebudayaan Guangdong kemudiannya memohon maaf dan menjelaskan individu yang direkam mengibarkan bendera tersebut adalah warga negara China. Yee berkata, tindakan Razman bukti PAS tidak layak mentadbir negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Sebelum ini, Razman juga cuba menggambarkan komuniti Cina di Malaysia sebagai tidak patriotik atas insiden tersebut. Kenyataan sebegitu bukan sahaja satu penghinaan kepada masyarakat kita di Malaysia, tetapi satu bentuk hasutan kebencian yang jelas untuk memecah belahkan dan menghasut kebencian antara kaum, kata Yee. Itulah sebabnya saya menggesa semua rakyat Malaysia untuk menolak politik ekstrim seperti ini dan mencari keamanan serta persefahaman antara semua kaum, kerana kita semua memainkan peranan dalam membina semula negara tercinta ini, tegasnya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa komen anda tentang isu kali ini? Saudara, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersatu padu dan tidak menimbulkan kebencian, hasutan maupun perkara yang boleh menimbulkan kemudaratan pada negara ini. Utamakan negara ini daripada kepentingan politik dan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru padan muka, kata netizen, merujuk kepada Ketua Pembangkang Perak Razman Zakaria pula disiasat. Persoalannya, kenapa? Ketua Pembangkang Perak Razman Zakaria merangkap Ketua Pembangkang Perak sah sedang disiasat ekoran penyertaan beliau dalam perhimpunan haram. Perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris ekoran aduan yang diterima sekitar pukul 6 petang semalam. Lebih kurang 300 hingga 400 orang berkumpul dengan 200 bendera jalur gemilang pelbagai saiz dikibarkan peserta
sambil diiringi lagu-lagu patriotik. Seorang individu telah memberi ucapan tanpa pembesar suara dan siasatan mendapati individu tersebut adalah pesuruh Jaya Pas Perak, Razman Zakaria. Individu yang hadir terdiri daripada pimpinan PAS Negeri, PAS Kawasan Teluk Intan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, dan penduduk setempat, katanya dalam satu kenyataan. Arahan untuk menyiasat OTI akan dipohon bagi menjalankan siasatan lanjut. Pihak yang terlibat juga akan dipanggil untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan kertas siasatan, katanya lagi. Tambah beliau, kes ini disiasat di bawah Seksyen 9 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Aman APA 2012. Himpunan kibarkan jalur gemilang berlangsung di dataran Menara Condong semalam sebagai respon kepada himpunan di mana peserta mengibarkan bendera China di dalam satu himpunan kebudayaan yang turut disiasat polis. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pemuda DAP, Kelvin Yi, menyeru anggotanya membuat laporan polis terhadap Razman kerana memberi ucapan berunsur perkauman dan kebencian. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming pula sedang mempertimbangkan saman fitnah terhadap Razman kerana pemimpin parti itu mendakwa Eng menghadiri himpunan kebudayaan tersebut. Walhal, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun menjelaskan beliau tidak menyertai perhimpunan tersebut kerana beliau berada dalam meeting. Mana mungkin dia berada di dalam satu tempat pada masa yang sama, kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kini giliran Razman, Ketua Pembangkang Perak pula disiasat polis gara-gara menyertai perhimpunan haram. Apakah perhimpunan haram itu? Perhimpunan yang mana telah disertai lebih kurang 300 hingga 400 orang yang berkumpul membawa jalur gemilang pelbagai saiz dikibarkan di dataran di sebuah tempat, iaitu dataran Menara Condong. Polis telah pun mengesahkan dan perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Perak, Datu Azizi Mat Aris, ekoran aduan yang diterima sekitar pukul 6 petang semalam. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Apabila Akmal Saleh menyatakan tentang kelemahan dan ketidakmampuan Perikatan Nasional menyediakan bajet alternatif untuk rakyat Malaysia, ini jawapan balas daripada pemimpin Perikatan Nasional. Tetapi sebelum itu, Akmal Saleh di dalam satu tulisan beliau di Facebook menyatakan, bila nak semak imbang, patutnya tunjukkan kita ada cadangan yang lebih baik. Bukan hentam tetapi tiada cadangan lain, kata Akmal Saleh. Melainkan memang pihak Perikatan Nasional tidak ada alternatif. Maka kekallah dengan mentaliti begini. Ingin kekal jadi pembangkang kosong selamanya? Lemah, kata Akmal Saleh lagi. Jadi dengan penemplakan Akmal Saleh itu, akhirnya pemimpin daripada Parti Bersatu tampil mempertahankan Perikatan Nasional. Kata pemimpin Bersatu ini, lebih baik Akmal Saleh tumpu belanjawan Melaka dulu, kata Adun Bersatu. Adun Sungai Udang, Muhammad Alif Yusuf menggesa Exco Kerajaan Negeri Melaka, Dr. Akmal Saleh supaya menumpukan perhatian kepada peranannya dalam pentadbiran negeri itu ketimbang mengkritik Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan, Alif menemplak Adun merlimau itu kerana mengatakan Perikatan Nasional lemah
Berikutan ketiadaan belanjawan bayangan. Kenyataan Akmal seolah-olah mahu Perikatan Nasional menuruti tindakan Pakatan Harapan ketika menjadi pembangkang dahulu di mana mereka menyajikan pelbagai janji di dalam belanjawan yang akhirnya menjerat rakyat, kata pemimpin bersatu ini. Kata beliau lagi, apakah Akmal mahu Perikatan Nasional menjadi penipu kepada rakyat seperti apa yang dilakukan Pakatan Harapan dahulu, katanya. Tak guna sajikan belanjawan bayangan yang penuh dengan penipuan, kata beliau lagi. Kenyataan Akmal itu dibuat selepas timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, mereka yang ingin melihat belanjawan Perikatan Nasional perlu menunggu gabungan itu membentuk kerajaan. Akmal mendakwa kegagalan Perikatan Nasional menghasilkan belanjawan alternatif menunjukkan gabungan itu ingin kekal sebagai pembangkang selamanya. Mengulas lanjut, Alif yang juga pemimpin Pemuda Bersatu mempersoalkan belanjawan negeri Melaka yang didakwanya tidak berkesan dalam membantu rakyat di negeri itu. Ini belanjawan negeri Melaka pun tidak berjaya dalam membantu rakyat negeri Melaka menangani kos sara hidup yang tinggi di negeri ini. Beras tempatan juga masih tiada dan usaha mewujudkan benih padi tempatan untuk meningkatkan pengeluaran padi di Merlimau sebanyak RM300,000 seperti dibentang dalam bajet negeri tahun lepas masih juga belum membuahkan hasil, katanya lagi. Akmal ialah Exco Pertanian di Melaka. Begalan beras masih tidak tersedia. Dia seorang yang gagal, kata beliau lagi. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka kata semoga Akmal bermuhasabah diri dan bekerja lebih keras lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Akmal Saleh bertanya tentang belanjawan daripada pihak Perikatan Nasional pula. Tak sangka akhirnya muncul juga Akmal Saleh untuk menghentam Perikatan Nasional. Inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pihak penyokong kerajaan. Karena kata mereka, Akmal Saleh seringkali lupa bahwa beliau perlu memainkan peranan sebagai kerajaan dan bukannya sebagai pembangkang. Kata Akmal Saleh, Perikatan Nasional lemah, tak ada belanjawan bayangan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyifatkan Perikatan Nasional PN sebagai lemah kerana tidak mempunyai belanjawan bayangan. Ini selepas timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, mereka ingin melihat belanjawan Perikatan Nasional perlu menunggu mereka untuk membentuk kerajaan. Tuan Ibrahim juga berkata, menyediakan belanjawan adalah tugas kerajaan. Sementara belanjawan bayangan bukanlah tanggungjawab pembangkang. Dalam catatan Facebook semalam, Akmal Saleh mengakui memang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk merangka bajet. Bagaimanapun dia menegaskan bahawa rakyat ingin menilai belanjawan alternatif pembangkang untuk membuat perbandingan. Bila nak semak imbang, patutnya tunjukkan kita ada cadangan yang lebih baik. Bukan hentam tetapi tiada cadangan lain, kata Akmal Saleh. Melainkan memang pihak Perikatan Nasional tidak ada alternatif. Maka kekallah dengan mentaliti begini. Ingin kekal jadi pembangkang kosong selama-lamanya, lemah, kata Akmal Saleh. Tambahnya, pembangkang di Perlis, Kedah dan Kelantan merujuk kepada gabungan Madani tidak seharusnya memberikan alasan yang sama dan menunjukkan mereka mempunyai idea yang lebih baik jika mahu membentuk kerajaan negeri pada masa hadapan. Belanjawan 2025 kini sedang dibahaskan di Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, apa komen anda tentang isu kali ini? Red Parrot kata, belanjawan bayangan di peringkat persekutuan sudah memadai untuk memberi gambaran kemampuan satu blok itu.
Kalau di peringkat persekutuan yang melibatkan nilai dalam lingkungan 390 hingga 420 bilion mampu membuat belanjawan bayangan yang menarik, sudah tentulah di peringkat negeri yang cuma bernilai 1.3 bilion tak ada masalah. Di Kelantan, pembangkang cuma ada 2 adun. Di Terengganu, pembangkang kosong. So, tidak praktikal untuk pembangkang membuat shadow budget, kata Red Parrot. Walau bagaimanapun, ramai netizen yang menyokong Akmal Saleh kali ini apabila Akmal Saleh mengecup Perikatan Nasional sebagai lemah, tidak mampu menjadi semak imbang, tidak mampu menyediakan alternatif, tidak mampu untuk bersaing dengan kerajaan. Kata Akmal Saleh, Perikatan Nasional lemah sebab tak ada belanjawan bayangan. Saudara, ada netizen kata, betullah apa yang dikatakan oleh Akmal Saleh kali ini apabila beliau kata, bila nak semak imbang, patutnya tunjuk kita ada cadangan yang lebih baik. Bukan hentam tetapi tiada cadangan lain. Melainkan memang pihak Perikatan Nasional tak ada alternatif. Maka kekallah dengan mentaliti begini. Ingin kekal jadi pembangkang kosong selamanya, lemah, kata Akmal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akmal sebar fitnah dicipta PAS. Itu kata pemimpin pemuda DAP. Saudara-saudara sekalian, ramai yang masih mempersoalkan mengapa Akmal Saleh seolah-olah menyebelahi atau menjadi juru cakap kepada pembangkang. Seperti mana yang pernah disuarakan oleh Lokman Adam. Beliau kata, sometimes atau kadang-kadang Akmal Saleh seperti menyebelahi dan seperti juru cakap Perikatan Nasional. Akmal Saleh perlu berhenti menyatakan seperti itu. Akmal Saleh sebar fitnah dicipta PAS, kata pemimpin muda DAP. Seorang pemimpin pemuda DAP menemplak Dr. Akmal Saleh susulan respon Ketua Pemuda UMNO itu terhadap isu bendera China yang dikibarkan semasa festival Guangdong di Teluk Intan, Perak yang disifatkan mengikut rentak pembangkang. Dalam satu kenyataan, Ho Chi Yang yang merupakan pengarah Biro Hal Ehwal Varsity Pemuda DAP mendakwa, kenyataan Akmal itu hanya meneruskan kabar angin yang disebarkan oleh PAS berhubung festival kebudayaan Guangdong dan mencetuskan ketegangan kaum. Sebagai anggota Kerajaan Perpaduan, ahli eksekutif Kerajaan Negeri Melaka, Akmal tidak bertindak sewajarnya atau dengan profesionalisme. Sebaliknya, dia telah bertindak dengan niat jahat dengan membangkitkan kabar angin tidak berasas yang dicipta oleh PAS pada awalnya. Kenyataan tidak bertanggung jawab seperti itu mencemarkan nama baik masyarakat Cina Malaysia, mewujudkan ketegangan kaum yang tidak perlu dan menjejaskan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik, kata Ho. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanah Rata itu juga mengkritik Akmal kerana kerap mengarahkan anggota pemuda UMNO membuat laporan polis yang katanya sering menyebabkan agensi penguatkuasa undang-undang terpaksa mengalihkan sumber sedia terhad untuk mengendalikan drama politik yang tidak masuk akal. Difahamkan, Ho merujuk kepada kenyataan pesuruh Jaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang menuduh penganjur dan peserta festival itu tidak patriotik dan boleh ditafsirkan sebagai mencabar kedaulatan negara. Razman juga menuduh DAP, khususnya pengerusi DAP Perak, Eng Korming, terlibat dalam insiden itu. Eng menafikan dakwaan itu dan mengarahkan pegawainya membuat laporan polis terhadap Razman. Susulan kejadian itu, penganjur Festival Persatuan Kebudayaan Guangdong telah memohon maaf dan menjelaskan bahawa individu yang dirakam
mengibarkan bendera adalah warga China dan bukan warga negara Malaysia. Selepas itu, Akmal mengeluarkan respon di Facebook menyatakan rasa marahnya terhadap kejadian itu di mana dia turut menolak permohonan maaf persatuan berkenan. Kata Akmal Saleh, apakah jadahnya nak buat perarakan di tempat awam, dahlah tak ada permit, angkat bendera China, tak ada langsung satu pun bendera Malaysia di situ. Cukup-cukuplah, kata Akmal. Merujuk kepada satu kejadian baru-baru ini di sebuah sekolah di Pulau Pinang, Akmal menegaskan permohonan maaf tidak lagi mencukupi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.